Hai, salam sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam channel Cikgu Ruth. Baru-baru ini Cikgu Ruth ada hantar satu game di dalam Facebook, iaitu permainan Escape Room Saya Nak Balik Rumah. Okey, saya rasa mesti ramai cikgu yang telah cuba. Sekiranya cikgu tak pernah cuba, cikgu boleh klik link di bawah deskripsi video ni untuk cubakan permainan ini. Memang seronok. Dan ada yang cikgu tanya pada saya bagaimana saya nak binakan game ni. Sebenarnya game ini menggunakan Google Form sahaja dan senang nak bina. Okey, hari ni Cikgu Ruth membuat tutorial ini untuk menunjukkan cikgu bagaimana cikgu boleh menggunakan Google Form untuk membinakan escape room. Kemudian cikgu boleh kongsi dengan murid anda dan boleh main di dalam bilik darjah. Okey, di sini saya nak tunjukkan satu contoh yang telah saya bina khas untuk video tutorial ini. Ini adalah escape room contoh, dan kalau cikgu nampak di sini lebih kurang macam game yang saya hantar di dalam Facebook. Okey, cuma saya bagikan 3 puzzle sahaja, dan bila cikgu klik salah satu pilihan di sini, cikgu akan dibawa kepada muka surat kedua. Okey, dan ini adalah soalan. Mungkin cikgu boleh sedia daripada buku teks untuk uji minda murid anda. Dan sekiranya murid anda key in sesuatu nombor di sini, kalau bukan jawapan yang betul, bila dia klik pada next, dia akan keluar satu message kata laluan tidak betul. Cuba lagi sampai murid tu dapatlah jawapan yang betul, kemudian barulah dia akan dibawa ke muka surat yang lain. Jadi sekiranya saya buka di dalam, ini adalah susunan untuk soalan saya dengan permulaan. Dan kalau cikgu nampak di sini, saya menggunakan header custom. Bagaimana cikgu nak bina header custom ini? Okey, senang saja. Cikgu boleh daftarkan satu akaun Canva menggunakan ID MOE, sebab ID MOE ada banyak privilege yang cikgu boleh rasa. Okey, cikgu type di sini form header, dan kemudian cikgu boleh search, dan cikgu akan dapat banyak header kat sini dibuat oleh Canva, dan cikgu boleh pilihlah mana satu header yang sesuai digunakan dalam permainan cikgu. Okey, di sini saya memilihkan salah satu design daripada Canva, kemudian saya editkan tajuk header dia, dan cikgu ingat untuk tekan pada share, dan cikgu boleh download lah secara PNG, dan kemudian cikgu boleh muat naik ke dalam Google Form anda, dan ini merupakan custom header untuk Google Form anda. Kemudian cikgu ingat di sini saya ada banyak section-section, sebab setiap section akan merupakan muka yang dia boleh klik seterusnya. Okey, so untuk permulaan cikgu kena bagi tajuk, arahan, dan juga kalau cikgu nak masukkan gambar, cikgu boleh masuk gambar. Dan sekiranya untuk escape room, dia ada arah-arah yang dia nak pergi ataupun tempat-tempat yang dia nak cari. Jadi untuk membuat jenis soalan macam ni, cikgu kena pilihkan multiple choice. Okey, multiple choice, dan kemudian jangan lupa untuk tekan bawah 3 titik ini, dan cikgu kena set go to section based on answer. Sebab kalau dia klik cari di atas meja, maka dia akan pergi ke section 2, iaitu atas meja punya puzzle. Kalau dia cari di laci, dia akan pergi section 4, dan dia akan cari puzzle di dalam laci. Pastikan cikgu punya aliran untuk arah tu kena betul. Okey, cikgu boleh test apabila cikgu buat nanti. Okey, kemudian section 2, kalau dia jumpa puzzle, apakah soalan itu? Jadi mungkin section 2 cikgu boleh masuklah puzzle pertama. Jadi soalan ini cikgu boleh bina menggunakan PowerPoint ataupun di dalam slide ataupun di dalam Word. Cikgu ambil soalan daripada buku teks ke ataupun daripada luar untuk murid. Kemudian cikgu print screen atau cikgu gunakan snipping tool untuk tangkapkan soalan tu dan save secara JPEG. Kemudian cikgu uploadkan di sini, dan seterusnya cikgu kena pastikan cikgu pilih pilihan soalan yang betul. Untuk key in sebagai kata laluan, cikgu kena pilihkan soalan jenis short answer. Okey, kalau cikgu nampak di sini, ini adalah short answer yang saya pilih, sebab short answer ni membolehkan cikgu membuatkan
setkan password yang tertentu. Kalau dia bukan nombor tersebut, dia tidak boleh masuk. Jadi pastikan sebelum itu cikgu kena klik 3 butang di bawah dan cikgu pilih respond validation. Okey, pastikan cikgu pilih yang ini sebab nanti kalau cikgu punya jawapan adalah nombor, cikgu kena pilih numbers equals to dan cikgu masukkan di sini adalah jawapan yang betul. Kemudian arahan cikgu boleh masuk di belakang. Contohnya kalau dia masukkan nombor yang tak betul, dia akan keluar kata laluan tidak betul, cuba lagi. Seperti yang tadi yang ini. Okey, cikgu nampak yang ini. So, kalau dia betul, contohnya ini adalah jawapan 5504. Contohnya saya type di sini. Dan saya klik pada next, cikgu akan nampak dia boleh pergi ke section yang seterusnya. Di mana saya tuliskan tanya, anda telah berjaya dapatkan kod pertama. Dan kod ini murid akan kumpul. Terpulang pada jenis soalan ataupun jenis escape room yang cikgu nak set. So, bila dia key in jawapan yang betul, so sini saya akan katakan after section 2, go to section 3. Sebab section 3 ini adalah tanya untuk dapatkan kod pertama. Okey, so saya masukkan image kod saya di sini. Cikgu boleh sediakan semua image ini di luar terlebih dahulu sebelum cikgu generatekan Google Form. Okey, seterusnya, cikgu nampak after section ini, after mereka dapat kod ni, bila murid klik pada next, dia akan masuk balik kepada lobby utama. Ini saya kirakan sebagai lobby. Okey, kalau cikgu nak dia masuk ke dalam lobby utama, jangan cikgu tinggalkan ini untuk continue next section. Cikgu kena balik kepada section lobby cikgu. Contohnya saya punya lobby adalah di section 1 escape room. So saya kena klik ini. Bila dia dapat kod ini, nampak dia akan balik ke muka surat pertama ataupun section pertama. Dan dia akan cari pula di dalam laci untuk puzzle kedua. Contoh saya klik cari di laci, saya klik next. Cikgu akan nampak dia bawa ke puzzle 2. Jadi bila cikgu buat di form ini, cikgu kena siapkan semua section terlebih dahulu sebelum cikgu linkkan kepada section tertentu. Okey, contohnya section 4 adalah puzzle 2, section 5 adalah tanya untuk dapat kod yang kedua. Kemudian section 6 adalah puzzle 3, section 7 adalah tanya untuk kod ketiga. Kemudian section ke-8 adalah murid akan masuk 3 kod huruf tadi untuk bukakan bilik. So, ini perlukan satu section lagi. Kemudian section 9 adalah tanya dia dapat buka pintu dan mungkin di sini cikgu boleh masukkan link untuk dapat sijil. Dan seterusnya habis. Okey, jadi jumlahnya ada 9 section. Cikgu kena buka section ini siap terlebih dahulu sebelum cikgu link kepada section tersebut. Jadi untuk semua puzzle, saya akan menggunakan short answer. Kalau saya klik salah satu puzzle 3 di sini, cikgu nampak saya semua menggunakan short answer sebab saya nak mereka type masuk jawapan yang betul. Dan kalau cikgu pilih jawapan yang ada mengandungi angsara yang lain-lain, contohnya kurungan ataupun huruf, cikgu kena pilih di sini teks. Okey, jangan gunakan nombor. Okey, kalau teks dia mesti contain. Okey, kalau cikgu pilihkan number, cikgu di sini kena klik equals to. Okey, dia mesti equals to. Jawapan ini kalau tak, kata laluan tidak betul. Jadi di sini saya ada masuk kurungan. Jadi saya kena pilih text. Kemudian saya kena pilih di sini contain. Dan saya masukkan default answer saya di sini. Okey, jadi ini tidak sama dengan jenis quiz yang cikgu buat dengan Google Form. Ini adalah jenis yang lain. Jadi sebelum cikgu boleh klik yang ini, pastikan cikgu kena tekan 3 titik. Cikgu mesti ada response validation. Okey, cikgu mesti pilih yang ini. Dan kemudian kalau cikgu masukkan kod, cikgu hanya klik pada gambar sahaja. Okey, baiklah saya akan tunjukkan perlahan-lahan bagaimana cikgu boleh bina daripada mula-mula. Untuk membinakan Google Form, cikgu kena masuk ke dalam Google Drive cikgu, tekan pada New, kemudian cikgu tekan pada Google Form. Okey, dan seterusnya cikgu editkan cikgu punya tajuk.
Contohnya escape room, kemudian cikgu boleh type lah description yang cikgu nak. Untuk soalan pertama, biasanya adalah multiple choice. Okey, dia bukan short answer. Jadi di sini cikgu boleh tambahkan gambar yang cikgu nak. Okey, contohnya saya cari satu gambar bilik. Kemudian cikgu boleh nampak lah ini adalah gambar yang saya pilih. Dan mungkin saya akan tunjukkan ini adalah bilik 1. Okey. Okey, untuk soalan nombor 1, sebab dia ada arahan dia. Mungkin murid ni nak cari di atas meja, di dalam laci, di mana-mana. Jadi cikgu boleh masuklah di sini cari di mana. Okey, contohnya cari di atas meja. Okey, dan yang kedua mungkin dia nak cari di dalam laci. Okey, jadi di sini cikgu kena klik pada require. Murid tu perlu jawab soalan ni. Dan nanti baru cikgu setkan dia punya link kepada section. Cikgu kena siapkan section terlebih dahulu. Kemudian saya klik pada add section lagi. Dan di sini saya akan type ini adalah puzzle 1. Okey, dan puzzle 1 cikgu kena menggunakan tambah soalan, add question, dan ingat di sini mesti kena gunakan short answer. Cikgu masukkan puzzle yang telah cikgu screenshot. Okey, mungkin contoh 1 yang ini cikgu dah bina. Kemudian kalau cikgu nak masuk arahan di sini, cikgu boleh masukkan arahan. So, kemudian cikgu kena pastikan ini mesti dalam bentuk short answer dan require. Kemudian cikgu klik pada 3 titik, cikgu kena pilih respond validation. Okey, validation ni maksud dia kalau nombor dia adalah equals to jawapan cikgu. Contoh ini adalah jawapan ni. Barulah dia boleh masuk kepada section yang next. Kalau tak, dia akan keluarkan message. Contohnya, kata laluan tidak betul, cuba lagi. Okey, so ini adalah untuk puzzle 1. Kemudian cikgu kena fikir kalau cikgu nak kumpulkan huruf, cikgu mesti add lagi satu section untuk cikgu masukkan huruf kat sini. Okey, contohnya Tania. Dan kemudian yang ini dia bukan soalan. Jadi cikgu jangan add question. Cikgu kena addkan image. Okey, sebab image adalah kod. Jadi saya masukkan kod pertama adalah N. Okey, jadi ini adalah dalam sepasang. Ada puzzle, ada kod didapat. Kemudian untuk puzzle kedua, cikgu ulang proses yang sama seperti puzzle 1. Okey, untuk last sekali, cikgu kena add lagi satu section di mana sini kita akan minta murid masukkan kod huruf yang telah dia kumpul di bawah. Okey, dan di sini kita boleh tambahkan soalan juga. Sama juga kita akan pilih short answer. Dan kalau cikgu ada gambar, cikgu boleh browse lah. Dapatkan gambar yang telah cikgu cari. Dan murid akan masukkan huruf yang telah mereka kumpul daripada puzzle tadi. Dan di sini jangan lupa untuk tekan require. Dan tekan 3 titik, tekan respond validation. Dan di sini sekarang saya menggunakan huruf. Jadi saya kena tukar kepada teks. Kalau teks dia mesti contain dan cikgu masukkan jawapan untuk huruf yang betul. Contohnya kalau saya nampak yang tadi saya adalah NR, jadi cikgu kena masuk NR. Kalau tak, dia akan keluarkan message kata laluan tidak betul, cuba lagi. Ini adalah merupakan tempat yang dia masukkan untuk kod semua. Kemudian untuk terakhir, kita akan tulis kat sini adalah Tanya. Sila klik link untuk download sijil. Okey, di sini kita akan masuk sijil dan saya akan tambahkan satu image tanpa ada question. Okey, jadi secara kasar kita dah siap semua benda kita dan di sini nanti saya akan masukkan link. Okey, saya cek balik dulu. Setiap soalan mesti ada satu kod. Okey. Dan satu lagi langkah yang penting ialah kita kena linkkan semua section tersebut. Okey, saya akan masuk ke atas. Okey, bilik pertama ini adalah lobby. Dan di sini saya akan tambahkan satu option lagi. Mereka akan masukkan huruf untuk buka pintu. Okey, kemudian saya akan klik pada 3 titik. Saya akan pilih go to section based on answer. Jadi untuk cari di atas meja, saya nampak ini adalah section 2. Jadi di sini saya kena tukar untuk section 2.
Okey, kalau cari di dalam laci, kita tengok laci adalah puzzle 2. Dia akan pergi ke section 4. Jadi di sini saya akan tukar go to section 4. Dan buka pintu adalah last, iaitu dia akan masukkan huruf. Kita akan tengok ini adalah section 6. Jadi kita kena tukar untuk section 6. Alright, di sini section 6. Okey, jadi apabila kita memilihkan link kepada section, nanti baru dia akan berfungsi dengan betul. Dan after section ini tak payah tukar. Tapi untuk puzzle pertama, kita kena tukar. Sebab kalau dia betul, dia akan dapat huruf pertama. Jadi, kita akan tukar kepada section 3. Sebab dia berpasang kepada section 3 untuk dapat huruf. Selepas section 3, kita akan balik ke lobby balik. Jadi, kita kena klik yang sini. Kita kena pilih section 1. So, setiap kali dia selesai puzzle, dia dapat kod. Dia akan masuk balik ke lobby. Itu dia punya urutan. Jadi urutan tu kena betul. Okay. So kita sama juga puzzle 2. Selepas itu dia akan dapat kod ini. Kod ini dalam section 5. Jadi kita kena tukar section 5. Dan selepas dapat kod, balik ke lobby lagi. Okey, yang ini tak payah. Secara kasar, kita dah link siap semua section dan cikgu boleh tekan pada preview. Kita akan lihat bagaimana bentuk dia. Jadi untuk CJ, cikgu mungkin boleh banner dengan apa-apa aplikasi. Tapi kalau cikgu nak banner dengan Canva pun boleh. Sebab dalam Canva pun banyak CJ. Dan cikgu boleh pilih satu CJ yang cantik. Kemudian cikgu klik pada share. Cikgu klik pada only you can access, tukar menjadi anyone with link. Okay. Dan yang ini tukar kepada can view. Cikgu klik pada copy. Kemudian cikgu balik kepada form cikgu yang tadi. Dan kita akan masuk di bawah sini. Okay. Cikgu klik pada image title. Cikgu klik hyperlink. Dan cikgu paste kat sini. Dan di sini mungkin cikgu boleh typekan link sijil. Okey, dan cikgu tekan OK. Dan kemudian kita akan preview, lihat betul tak. Okey, tekan buka pintu. Okey, kemudian key in dan kita tekan next dan kita nampak di sini ada link sijil dan murid akan klik pada link sijil dan murid akan downloadlah sijil yang cikgu bagi. Okey, so untuk sebelum habis, satu lagi saya nak tarikkan perhatian cikgu kepada setting. Okey, mungkin setting di sini kita kena tukar sesuatu. Cikgu klik pada responses. Di sini saya syorkan cikgu jangan restrict to user MOE. Kalau sebab murid mungkin pakai email yang lain kan, cikgu boleh off kat sini. Kemudian cikgu klik pada presentation. Kat sini confirmation message, cikgu boleh tekan pada edit. Cikgu boleh type kat sini dan kemudian cikgu save. Okey, dia akan keluar di sini tanya anda telah berjaya buka pintu. Jadi sebelum cikgu lupa, jangan lupa untuk tekan send, tekan pada link dan shortenkan URL, kemudian cikgu copy dan cikgu boleh paste lah di dalam grup WhatsApp ke atau grup Telegram untuk kelas murid cikgu. Okey, itu saja untuk video tutorial pada hari ini. Kita akan jumpa pada video tutorial akan datang. Bye!